Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram Saka. Ikutilah kisah seramku. Ini adalah sebuah kisah seram yang benar-benar telah terjadi di dalam sebuah keluarga. Dan ketika itu aku juga berada dalam keluarga tersebut. Kisahnya macam ni. Pada suatu hari itu, aku ni dipanggil ataupun diajak oleh kawan aku. Aku bagi ni gelaran sebagai Syam. Syam ni diajak aku lepak-lepak dekat rumah dia. Jadi aku pun setujulah dengan pelawaan kawan aku ni. Jadi aku pun lepaklah dekat rumah dia. Mula-mula tu lepak-lepak biasa je. Tapi lama kelamaan tu Syam dia ajak aku tinggal dekat rumah dia. Sebab dia boring. Dia tak ada kawan. Jadi aku pun duduklah di rumah dia. Pada masa tu bila aku duduk dekat rumah dia, agak lama juga aku duduk. Jadi mak dia pun menawarkan kepada aku untuk menyewa rumah sewa. Iaitu rumah sewa ni dimiliki oleh keluarga Syam. Aku pun cakap okey juga. Jadi aku pun cubalah tidur di rumah sewa yang telah ditunjukkan kepada aku oleh keluarga Syam ni. Malam pertama bila aku duduk dekat rumah sewa tu, aku sudah diganggu oleh sesuatu penunggu. Aku tak tahu apa penunggu itu. Hantu ke ataupun orang. Dekat rumah sewa tu ada sebuah cermin. Cermin ni ialah cermin frame. Cermin yang tak boleh dibuka, tetapi hanya boleh ditutup dengan langsir sahaja. Maka malam tu aku pun tinggallah kat dalam rumah tu bersama dengan kawan-kawan aku yang lain. Bila masa aku nak tidur tu, aku pun akan turunkan langsir tu. Aku akan tutup tingkap supaya aku tidak nampak pemandangan di luar sana. Pemandangan agak menyeramkan pada malam tu kerana penuh dengan kegelapan dan suara cicak yang sahut menyahut sehinggakan aku terasa dingin dan kawan-kawan aku juga sama sepertiku. Apabila aku sedang tidur, aku terasa ada sesuatu yang sedang mengendap-ngendap di luar tingkap aku. Aku pun tersedar daripada tidur, tetapi tiada sesiapa yang ada di luar tingkap rumah sewa yang sedang aku tidur itu. Tiba-tiba aku terdengar suatu suara. Tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke bang? Pada waktu itu kawan-kawan aku sedang tidur. Disebabkan aku terjaga, jadi aku terdengar suara orang yang bercakap. Betul-betul suara tu macam berada di tepi telinga aku. Jadi aku pun
terus pejamkan mata aku dan aku tak sedar lagi pada malam tu. Keesokan harinya, aku tengok langsir yang aku tutup tingkap frame itu telah pun terbuka dengan sendirinya. Bila aku tanya pada kawan-kawan aku siapa yang kerjakan perkara itu, kawan-kawan aku kata tak ada seorang pun yang membuka langsir itu pada tengah malam tadi. Malam yang kedua, apabila keesokan paginya aku bangun, di hari yang kedua, aku tengok sama juga. Kejadian itu berlaku, langsir itu seperti ada orang yang sedang menyelaknya. Tapi bagaimanakah benda itu ataupun perkara itu boleh berlaku sedangkan segala pintu telah pun ditutup dengan kemas? Siapakah yang berada di dalam rumah itu? Inilah yang menjadi persoalan dan pertanyaan kepada diriku dan juga kawan-kawanku. Pada malam yang ketiga, aku telah berpakat dengan kawan-kawan aku yang aku nak letak dekat atas para, dekat tingkap frame tu. Aku nak letakkan Al-Quran, Yasin dan segala ayat-ayat suci. Aku nak taruh dekat atas. Dan aku akan tutup langsir tersebut. Malam tu aku dapatlah tidur. Sebab aku berfikir sendiri, aku kata memang malam ni tak ada sesiapa pun yang dapat nak buka langsir ni lagi, kecuali kawan-kawan aku, orang-orang yang ada di dalam rumah sewa ini. Tetapi alangkah terkejutnya pada keesokan harinya, apabila aku bangun, aku dapati langsir itu telah pun terbuka lagi. Tetapi kali ini lebih dahsyat lagi, kerana Al-Quran, Yasin dan segala ayat suci Al-Quran yang aku letakkan di atas pahala itu semuanya telah jatuh ke bawah dan berterabur di merata-rata tempat. Kalaulah ini kerja kawan-kawan aku yang berada sama dengan aku di dalam rumah sewa tersebut, tidak mungkin perkara ini akan terjadi, kerana semua kawan-kawan aku semua adalah beragama Islam sama seperti itu. Inilah kisah seram yang pertama yang telah aku alami di tempat yang hendak aku ceritakan tentang pengalaman seram yang berlaku di kawasan ini. Cerita yang kedua pula, pada suatu hari itu, mak kepada Syam telah meminta tolong kepada aku supaya memanggil ayahku. Ketika itu arwah ayahku telah meninggal dunia. Ketika itu arwah ayahku telah kupanggil untuk datang ke rumah kawan aku untuk mengubati ayah Syam yang sedang sakit. Aku sendiri tengok ayah Syam ni terlantar dan aku tak pernah nampak dia bangun. Sekali-sekala tu adalah aku nampak dia memalingkan badannya ke kiri dan ke kanan. Selain itu aku tidak nampak ataupun tidak pernah dengar dia bersembang ataupun bercakap dengan sesiapa pun. Jadi pada satu malam, satu hari itu, bila bapa aku datang, arwah bapa aku datang, ketika itu bapa aku hidup lagi ya. Bapa aku datang ke rumah Syam, dan bapa aku telah pun merawat bapa Syam ni. Tetapi bapa aku mengatakan bahawa bapa Syam ini tidak boleh dirawat lagi kerana ini satu penyakit yang kebiasaannya kepada orang-orang tua lebih kepada sakit tua. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan oleh bapa aku.
Setelah 10 hari, di mana bapa aku telah datang merawat bapa Syam, setelah 10 hari, Mak Syam kembali berjumpa dengan aku dan meminta pendapat daripada aku. Apa yang dikatakan oleh Mak Syam, yang dia ada terdengar seorang dukun berasal daripada Thailand, iaitu seorang Sami, bukan agama Islam tapi kemungkinan agama Buddha, bertanyakan pendapat kepadaku untuk memanggil dukun tersebut supaya datang ke rumah dan merawat bapa Syam. Sebenarnya aku berfikir juga, kenapa mesti panggil dukun? Apa yang terjadi sebenarnya kepada keluarga ini dan kepada orang tua yang sedang sakit itu? Aku pun hanya bercakap kepada Mak Syam, yang mana yang terbaik kita buatlah untuk dia. Jadi pada hari yang telah ditentukan oleh Mak Syam, maka datanglah dukun tersebut ke rumah Syam. Ketika itu aku berada di dalam rumah tersebut sebab dipanggil oleh Mak Syam. Jadi selesai dukun itu merawat, mengubati bapa Syam ini, dukun pun pulang. Apa yang terjadi semasa bapa Syam dirawat oleh dukun tersebut? Dukun ni dia meletakkan selai daun aku tak tahu daun apa, besar daun tu. Dia letak di bawah kepala dan lalu dia membuka bumbung zeng. Ini adalah kisah benar, bukan kisah yang aku ambil daripada lakonan televisyen atau filem-filem. Jadi ini adalah satu pengalaman yang sendiri aku dapat melihatnya dengan mata kasarku, dengan mata kepalaku, dengan tepat dan betul. Jadi bila bumbung dia buka, maka terdengarlah satu nafas yang sangat panjang. Nafas tu berbunyi seperti pada masa tu aku ada seorang kawan yang datang ke rumah Syam tu. Masa tu kawan ni dia tegur aku, dia tanya aku, bah, apa benda tu bah? Kenapa sampai macam tu sekali orang tu menjerit? Siapa yang sakit? Aku cakap, tu bapak kawan aku, bapak Syam. Jadi kenapa sampai panggil dukun? Aku tak pasti. Kemungkinan ada kaitan dengan saka. Itu yang terkeluar daripada lidahku. Dan apa yang setelah selesai dukun itu mengobati bapa Syam, lalu dukun itu memberitahu kepada ibu Syam bahawa suami dia, iaitu bapa Syam, sebenarnya sudah meninggal lama. Dia meninggal dunia sudah 10 hari. Tetapi dalam masa 10 hari itu aku dapat melihat yang bapa Syam ni macam orang yang hidup. Kerana apa? Kerana aku dapat melihat matanya melilau, memandang aku, dan badannya tidak bergerak, tetapi hanya kepalanya bergerak-gerak. Sehingga kan aku sendiri pun rasa takut bila aku melihat wajah bapa Syam ni. Aku sendiri pun rasa seram bila aku melihat wajah bapa Syam ni. Pada hari yang sama juga, bapa Syam ni dikebumikan di tanah perkuburan Islam di sebuah kawasan. Aku tak mau beritahu di mana kawasan tersebut, untuk kebaikan dan keselamatan untuk keluarga tersebut. Jadi pada malam harinya, Mak Syam ni dia buatlah kenduri arwah untuk suami dia.
Jadi ketika tu aku juga dijemput untuk makan kenduri tahlil pada malam tu. Masa tu ramai juga yang dijemput oleh keluarga arwah. Tetapi yang peliknya, apabila kami semua menjamah makanan tersebut, selesai kami makan, semua yang hadir pada malam itu terasa sakit perut yang amat sangat. Bila sakit perut, apa yang perlu dibuat? Iaitu melepaslah. Tandas di dalam rumah Syam pada waktu itu ada satu saja tandas. Kalau nak melepas, kenalah beratur. Jadi malam tu aku beratur lah kat dalam rumah arwah ni, rumah Syam ni. Jadi bila aku beratur, aku rasa aku tak boleh tahan dah. Aku teringat yang ada sebuah tandas lagi di bahagian belakang rumah Syam. Jadi tanpa berfikir panjang, sebelum tu memang aku ada terima amaran daripada keluarga ni. Dia kata malam-malam jangan sekali-kali bermain di belakang rumah. Tapi malam tu aku berfikir bukan aku nak bermain, sebab aku terasa sangat sakit perut aku. Pasal aku nak sangat melepas dah ni. Aku tak boleh nak tahan lagi. Jadi aku pun ambil keputusan untuk pergi ke tandas belakang rumah. Jadi bila aku pergi ke tandas belakang rumah tu, aku tengok tandas tu bercahaya, lampu menyala. Jadi bila aku nak tarik daun pintu tandas tersebut, aku dapati pintu tersebut dikunci daripada dalam. Dan aku dengar bunyi air pada waktu tu. Aku pun menunggulah sambil aku bercakap, tolong cepat sikit boleh, siapa yang ada kat dalam tu tak boleh tahan dah ni. Tiba-tiba daun pintu tu dibuka. Bila daun pintu tandas tu dibuka, muncullah seorang perempuan, seorang wanita. Wanita ni dia berpakaian serba putih, ala-ala macam puteri raja. Dengan di kepalanya ada selendang. Macam sanggul tu. Wajah wanita ni jelita. Aku dapat tengok memang cantik wajah dia. Tetapi aku tak nampak wanita ni berada di dalam majlis arwah, tahlil arwah tadi malam, sebentar tadi. Aku pun tengoklah wajah perempuan tu. Aku bertanyakan sesuatu kepadanya. Oh, rupanya awak. Tapi perempuan tu dia tak membalas apa-apa daripada pertanyaan aku. Cuma dia hanya melemparkan sebuah senyuman yang menyebabkan bulu romaku terasa sangat seram dan sejuk pada waktu itu. Tanpa berfikir panjang, aku turun masuk ke dalam tandas. Setibanya aku dalam tandas, sebelum aku masuk tandas, aku tengok tandas dulu. Bila aku berpusing kembali ke belakang, aku dah tak nampak dah wanita tersebut. Wanita itu hilang serta-merta. Dan apabila aku berada dalam tandas, aku tak bau satu najis pun dalam tandas. Yang aku bau adalah bau wangi-wangian. Wangian ni aku tak dapat nak bayangkan. Sebab aku tak tahu bau wangi tu. Sebab aku tak tahu bau wangi tu bau wangi yang macam mana yang aku nak terangkan. Tetapi pengalaman yang aku bertemu pada malam itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menyeramkan hidupku. Sehingga kini aku tidak dapat melupakan wajah yang pernah aku lihat itu. Dan senyuman yang telah diberikan oleh perempuan itu kepadaku. Apa-apa pun, aku harap anda suka dengan cerita yang aku sampaikan kepada anda, yang aku kongsikan. Aku harap supaya anda dapat subscribe, share, like dan komen cerita aku ni. Apa-apa pun, bye. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui pemikiran anda. Bye.